Saya Nur Muhammad Ali Fiman bin Muhammad Zawi BA 2511-0605. Pengenalan, Tanah Melayu pada era kolonialisme Inggeris menyaksikan pembentukan masyarakat majmuk yang unik. Masyarakat majmuk ini terbentuk dari hasil penjajahan Inggeris, terutamanya dalam bidang ekonomi dan pentadbiran. Kemasukan imigran Cina dan India secara besar-besaran telah mengubah struktur demografi penduduk Tanah Melayu. Setiap kaum mempunyai latar belakang budaya, agama, bahasa dan pekerjaan yang berbeza. Keadaan ini mewujudkan masyarakat yang hidup bersebelahan tetapi terpisah dari segi sosial dan ekonomi. Pembentukan masyarakat majmuk ini memberi kesan jangka panjang terhadap perpaduan dan pembangunan negara sehingga hari ini. Antara ciri masyarakat majmuk di Tanah Melayu semasa era kolonialisme Inggris ialah tempat tinggal yang berasingan mengikut kaum. Yang pertama ialah kaum Melayu, di mana mereka kebanyakannya menetap di kawasan kampung dan juga luar bandar. Penempatan mereka tertumpu di kawasan pertanian dan perikanan serta mengamalkan kehidupan berasaskan ekonomi sara diri. Corak penempatan ini bersifat tradisional dan berkelompok sekaligus mengehatkan penglibatan orang Melayu dalam kegiatan perbandaran. Yang kedua ialah kaum Cina, di mana kaum Cina pula tinggal di kawasan bandar dan pekan, terutamanya berhampiran kawasan perlombongan biji timah. Mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan perniagaan dan perdagangan, serta membentuk komuniti bandar yang tersendiri di kawasan ekonomi yang pesat membangun. Yang ketiga ialah kaum India, di mana kaum India menetap di kawasan ladang getah dan tinggal di perumahan yang disediakan oleh pihak ladang. Kehidupan mereka tertumpu di sekitar kawasan pekerjaan dan kurang terdedah kepada pembangunan bandar, menyebabkan hubungan sosial mereka lebih terbatas dalam komuniti sendiri. Secara keseluruhannya, pengasingan tempat tinggal ini telah mengehatkan interaksi sosial antara kaum dan menyukarkan pembentukan perpaduan dalam masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Antara ciri masyarakat majmuk yang lain ialah kepelbagaian kaum. Kaum yang pertama ialah kaum Melayu. Kaum Melayu menjadi kaum majoriti di Malaysia. Dari segi budaya dan agama, masyarakat Melayu berpegang teguh kepada adat desa Melayu dan menganut agama Islam. Pada zaman penjajahan British, orang Melayu kebanyakannya dikekalkan dalam sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan serta memegang jawatan pentadbiran di peringkat rendah. Walau bagaimanapun, budaya dan identiti Melayu masih dikekalkan sehingga hari ini. Kaum kedua pula ialah kaum Cina. Mereka mengekalkan budaya, bahasa dan adat desa mereka seperti penggunaan dialek Hokkien, Kantonis dan Hakka. Dari segi kepercayaan, mereka menganut agama Buddha, Taoism atau Confucianism. Masyarakat Cina juga terkenal dengan penikmatan mereka dalam sektor perdagangan dan perniagaan yang banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Yang ketiga, kaum India. Mereka mengekalkan bahasa Tamil serta adat desa mereka dan budaya warisan nenek moyang mereka. Kebanyakan masyarakat India menganut agama Hindu. Sejak dahulu, kaum India banyak terlibat dalam sektor peladangan dan kini turut memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang profesional di Malaysia. Keempat, terdapat kaum etnik lain. Terdapat juga kaum etnik lain seperti orang asli serta kaum peribumi di Sabah dan Sarawak. Mereka hidup secara tradisional dan terlibat dalam kegiatan sara diri seperti bertani dan menangkap ikan. Walaupun jumlah mereka sangat sedikit, kewujudan mereka amat penting kerana menambah lagi kepelbagaian etnik dan budaya dalam masyarakat Malaysia. Pada era zaman kolonial British di Tanah Melayu, sistem pendidikan telah dilaksanakan secara berasingan mengikut kaum dan bahasa. Pelaksanaan sistem ini berdasarkan dasar pecah dan perintah British bagi mengekalkan kestabilan pentadbiran kolonial dan memastikan setiap kaum menjalankan peranan ekonomi masing-masing.
Yang pertama, sekolah Melayu ditubuhkan di kawasan luar bandar untuk kaum Melayu. Sistem pendidikan di sekolah ini hanya menekankan kemahiran asas, yaitu membaca, menulis, dan mengira, serta ilmu berkaitan dengan pertanian. Tujuan utama pendidikan ini adalah untuk memastikan golongan Melayu kekal dalam sektor ekonomi tradisional, yaitu pertanian. Yang kedua ialah sekolah Cina untuk kaum Cina yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Sistem pembelajaran yang digunakan berpandukan sistem pendidikan dari negara China dan menekankan penghayatan budaya serta identiti kaum Cina. Hal ini menyebabkan kaum Cina sukar untuk berinteraksi dengan kaum lain yang berada di tanah Melayu. Yang ketiga yaitu sekolah Tamil yang ditubuhkan di kawasan Ladang Geta untuk kaum India. Sekolah ini hanya menawarkan pendidikan peringkat rendah dengan kemudahan yang terhad. Tujuan utama pendidikan ini adalah untuk melahirkan tenaga buruh secara berterusan dan mengekalkan kaum India dalam sektor perladangan. Yang keempat ialah sekolah Inggris yang ditubuhkan di kawasan bandar dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Sekolah ini hanya untuk golongan elit, anak pegawai kerajaan, dan golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang baik. Pendidikan ini membuka peluang kepada pekerjaan dalam sektor pentadbiran sekaligus mewujudkan jurang ekonomi antara kaum. Sistem pendidikan yang berasingan ini menyebabkan interaksi antara kaum menjadi terhad serta mewujudkan jurang ekonomi dan sosial antara kaum di tanah Melayu. Untuk pengususan ekonomi, ia dicirikan oleh berbagai aspek kehidupan seperti dasar pecah dan pemerintah yang membahagikan penduduk mengikut kaum, lokasi, geografi, dan jenis pekerjaan. Yang pertama, dasar ekonomi dualisme yang merujuk kepada kewujudan dua sistem ekonomi yang berbeza dan bergerak secara berasingan dalam satu ruang geografi yang sama di tanah Melayu semasa era penjajahan British. Yang kedua, pemisahan geografi. Pemisahan geografi merupakan elemen utama dalam dasar pecah dan perintah, yaitu divide and rule yang diamalkan oleh pentadbiran kolonial British di tanah Melayu. Dasar ini dicirikan fizikal, mengasingkan penduduk mengikut kaum di lokasi yang berbeza seiring dengan peranan ekonomi mereka. Yang ketiga, kebergantungan kepada buruh imigran. Kebergantungan kepada buruh imigran merupakan pemacu utama ekonomi tanah Melayu sejak era kolonial dan kekal sebagai isu struktur yang sedang ditangani secara agresif oleh kerajaan Malaysia sehingga tahun 2026. Yang keempat, orientasi ekspor yang merujuk kepada model ekonomi yang mengutamakan pengeluaran barangan atau perkhidmatan untuk pasaran antarabangsa berbanding penggunaan domestik sahaja. Seterusnya ialah ketidakseimbangan pembangunan bandar dan luar bandar. Jadi isi yang pertama ialah tumpuan pembangunan British di kawasan bandar. Jadi ini memberikan keutamaan kepada pembangunan kawasan bandar kerana bandar menjadi pusat perlumbungan biji timah, perdagangan dan pentadbiran kolonial. Ia juga dibangunkan dengan kemudahan infrastruktur moden seperti landasan kereta api, pelabuhan, jalan raya dan pejabat pentadbiran sebagai contohnya di Kuala Lumpur, Ipoh dan Taiping. Selain itu, kemunduran kawasan luar bandar yang didominasi orang Melayu. Contohnya kawasan luar bandar majoritinya didiami oleh orang Melayu yang kurang menerima perhatian daripada pihak British. Jadi penduduk luar bandar terlibat dalam pertanian tradisional seperti penanaman padi dan perikanan secara sara diri. Di samping itu, jurang sosioekonomi antara penduduk bandar dan luar bandar juga menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan bandar dan luar bandar. Jadi, sebagai contoh, penduduk bandar ini menikmati peluang pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih tinggi serta akses pendidikan moden, manakala luar bandar berdepan dengan kemiskinan, peluang pendidikan terhad dan mobiliti sosial yang rendah. Akhir sekali, pengukuhan dasar pecah dan perintah dalam masyarakat majmuk. Jadi ketidakseimbangan pembangunan yang diamalkan oleh British seperti dasar pecah dan pemerintah.
Jadi dengan memisahkan kaum mengikut dasar ekonomi dan kawasan penempatan, British berjaya mengekalkan kawalan politik tanpa tentangan bersatu daripada penduduk tempatan. Sekian. Kesimpulannya, masyarakat majmuk di tanah Melayu terbentuk daripada hasil dasar kolonial Inggris yang membawa masuk imigran luar ke tanah Melayu untuk memajukan sektor ekonomi mereka. Setiap kaum diberikan peranan yang berbeza dari segi pekerjaan dan pendidikan sehingga wujud kepelbagaian etnik tetapi dengan integrasi sosial yang terhad.